Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, InsyaAllah pada hari ini Mukadimah akan sambungkan pelajaran pada minggu lepas. Masih lagi di bawah tajuk yang sama, iaitu jenis-jenis ayat. Tapi pada hari ini Mukadimah akan sentuh dua jenis ayat, iaitu yang pertama ayat nafi dan ayat kehendak. Pada minggu lepas, Mukadimah dan Mukaddim Akasyah telah sentuh tentang ayat penyata. Jadi insya-Allah kita akan pergi kepada ayat yang baru, iaitu ayat nafi dan ayat kehendak. Mari kita lihat. Mari kita lihat pelajaran pada hari ini, iaitu ayat nafi. Apakah maksud ayat nafi? Ayat nafi ialah ayat yang diucapkan untuk menafikan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan tidak atau bukan. Tidak atau bukan. Jadi selepas ini, jika murid-murid hendak membina ayat nafi, murid-murid hendaklah meletakkan perkataan sama ada perkataan tidak ataupun bukan dalam ayat murid-murid. Mari kita lihat contoh ayat nafi. Yang pertama, kereta itu bukan milik ayah saya. Kereta itu bukan milik ayah saya. Nombor 2, tidak semua yang kita makan baik untuk kesihatan. Tidak semua yang kita makan baik untuk kesihatan. Contoh yang ketiga, Ahmad tidak suka mendengar radio. Ahmad tidak suka mendengar radio. Nampak tak murid-murid dalam contoh ayat yang berikut mengandungi perkataan bukan dan tidak. Jika sesuatu ayat itu mengandungi kedua-dua perkataan ini, sama ada bukan ataupun tidak, ia merupakan ayat nafi. Boleh faham? Mari kita lihat tajuk yang seterusnya. Yang seterusnya, ayat kehendak. Apakah maksud ayat kehendak? Ayat kehendak ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memohon permintaan, pertolongan, suruhan, larangan dan jemputan. Mari kita lihat contoh ayat berbentuk permintaan. Contoh ayat kehendak berbentuk permintaan. Murid tahun 6 diminta datang ke sekolah untuk kelas tambahan. Murid tahun 6 diminta datang ke sekolah untuk kelas tambahan. Jadi, berdasarkan contoh yang Mukadimah bacakan sebentar tadi, yang manakah kata kunci untuk ayat kehendak berbentuk permintaan? Ya. Contohnya adalah, kata kuncinya adalah diminta. Murid tahun 6 diminta. Okey? Okey, seterusnya. Contoh yang kedua. Ayat kehendak berbentuk pertolongan. Tolong belikan saya teh ais dan nasi lemak. Tolong belikan saya teh ais dan nasi lemak. Jadi yang manakah merupakan kata kunci bagi ayat kehendak berbentuk pertolongan? Ya,
kata kunci untuk ayat kehendak berbentuk pertolongan adalah tolong. Tolong. Sebenarnya ada banyak lagi contoh-contoh ayat kehendak berbentuk pertolongan ini ya. Tapi yang di sini Mak bagi satu contoh sahaja. Seterusnya, ayat kehendak berbentuk suruhan. Suruhan. Contohnya, siapkan latihan sebelum kamu keluar rehat. Siapkan latihan sebelum kamu keluar rehat. Jadi, yang mana satukah merupakan kata kunci bagi ayat kehendak berbentuk suruhan? Ya, siapkan. Jadi jawapan dia kata kuncinya adalah siapkan. Boleh murid-murid nampak? Sekarang mari kita lihat contoh yang seterusnya. Ayat kehendak berbentuk larangan. Larangan. Contohnya, jangan bermain mercun semasa hari raya. Jangan bermain mercun semasa hari raya. Jadi yang mana satukah kata kunci untuk ayat kehendak larangan? Jawapannya, kata kuncinya adalah jangan. Jangan. Mari kita lihat. Yang terakhir sekali, ayat kehendak jemputan. Jemputan. Sila datang ke rumah pada hujung minggu nanti. Sila datang ke rumah pada hujung minggu nanti. Yang mana satukah kata kunci bagi ayat kehendak berbentuk jemputan? Jawapan dia, kata kuncinya ada di depan sekali, iaitu sila. Sila. Ayat kehendak jemputan ni pun sama. Ada banyak lagi contoh lain. Kata kunci yang boleh kita gunakan. Murid-murid hendaklah perbanyakkan bacaan. Banyakkan baca buku-buku supaya mudah untuk murid-murid mengolah ayat. Okey. Jadi selepas ini murid-murid sudah faham sedikit demi sedikit bagaimanakah jika muklimah dan muklim berikan kerja rumah, bina ayat dan sebagainya. Murid-murid dah tahu apakah perbezaan-perbezaan bagi setiap jenis-jenis ayat ini. Okey, jadi kita dah sentuh pada jenis ayat. Dalam tajuk jenis ayat kita telah sentuh 3 tajuk, iaitu yang pertama ayat penyata, yang kedua ayat nafi dan yang ketiga ayat kehendak. Jadi Mu'allimah harap ketiga-tiga jenis ayat ini murid-murid dapat aplikasikan dalam pelajaran-pelajaran yang lain. Contohnya bahasa Melayu. Bahasa Melayu pun kita boleh gunakan jenis-jenis ayat dalam mengolah karangan contohnya ya. Tapi kalau untuk tulisan Jawi, Mu'allimah harap murid-murid faham apakah perbezaan jenis-jenis ayat ini. Okey, jadi pada slide ini Mu'allimah akan berikan latihan untuk antum, latihan pengukuhan. Murid-murid hendaklah membuka link ini dan menjawab kuis yang telah disediakan untuk murid-murid. Okey, itu sahaja pelajaran kita pada minggu ini dan semoga ianya bermanfaat dan murid-murid dapat mengaplikasikanlah pelajaran. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.